A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala limpah dan kurnianya. Alhamdulillah pagi ini kita dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya kita dapat menyaksikan program Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Mudah-mudahan semuanya kekal di rumah. Kekal menjaga penjarakan fizikal bila bercakap tu. Pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Alhamdulillah, sebelum kita mulakan program kita pada hari ini, apa kata kita mohon restu, kita mohon barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tadah tangan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Amin 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 ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita berdoa, kita ikhtiar dan kita ikut segala SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan, kita dapat memutuskan rantaian COVID-19. Dan kita nak update perkembangan terkini status COVID-19 di Malaysia sehingga 20 hari bulan 5 2021, iaitu kes baharu mengejutkan kita 6,806 dan seterusnya kes sembuh baharu 3,916, Alhamdulillah. Dan duka cita dimaklumkan kes kematian baharu 59 orang. Dan kalau kita lihat di sini bahawa kalaulah salah seorang daripada itu adalah ibu dan ayah kita, ahli keluarga kita, pasti kita akan berduka. Jadi oleh itu, sama-sama kita patuhi SOP, kekal berada di rumah, jangan ke mana-mana, kita pasti akan berjaya. Baik, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, hari ini kita nak sambung pengajian kita dalam topik tafsir, iaitu kita nak membicarakan surah Az-Zukhruf ayat 15 sehingga 21. Bagi merungkai tentang ayat-ayat Quran, suci Al-Quran ini, kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Ashraf Ayub. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Kalau kita tengok status terkini COVID-19 tadi Ustaz, apa komen Ustaz? Ramai pun dah. Ramai benar Ustaz ya? Dah merisaukan. Merisaukan. Ya. Jadi kekal lah berada di rumah Ustaz Duduk je lah ontok-ontok kat rumah tu. Duduk je lah ontok-ontok kat rumah. Kalau tak nak duduk ontok-ontok kat hospital. Oh betul Ustaz Mana nak duduk ontok-ontok kat rumah ko, duduk ontok kat hospital ko, duduk ontok-ontok dalam kubur. Tu pilihan kita. Tiga pilihan Ustaz. Betul juga tu Ustaz. Kalau tak nak duduk ontok-ontok tu apa Ustaz? Duduk ontok-ontok ni cakap orang Negeri Sembilan. Ontok-ontok tu diam-diam. Duduk diam-diam di rumah. Duduk diam-diam kat rumah. Kalau tak nak diam-diam di rumah, duduk diam-diam di hospital. Lagi parah kan. Kalau tak nak juga di hospital, duduk diam-diam di kubur. Lagi parah. Kan? Jadi pilihlah, itu pilihan di tangan anda. Betul. Kalau tak ada urusan, jangan keluar dari rumah anda. Baik Ustaz. Elok juga duduk di rumah ni kita boleh mengaji Quran, dan hari ini kita nak bicarakan surah Az-Zukhruf ayat 15 sehingga 21. Mungkin makcik-makcik kat rumah ni, ayah-ayah kita, abang-abang kita, adik-adik kita ni, dia nak testing suara dia, nak bertaranum. Boleh juga Ustaz Boleh. Boleh kalau nak, boleh call kita di talian 1800 881677 atau terus ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3. InsyaAllah Ustaz akan menjawab segala persoalan yang terbuku di jiwa kita. Dan Ustaz, rasanya tanpa melengahkan masa lagi Ustaz, sebelum kita nak cerita pasal ayat ni Ustaz, apa kata Ustaz, dia nak dongak suara Ustaz. Macam tu, boleh Ustaz? Boleh, no problem. Silakan Ustaz. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala.
Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat saya Da'i Aiman yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya ingati, tuan-tuan dan puan-puan. Ayahanda dan juga bonda muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah hari ini kita mengungkapkan berjuta kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana di dalam musim pandemik ini Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memelihara kita sekeluarga. Allah bagi peluang kita menghabiskan ibadah besar yang baru saja ditunaikan, iaitu ibadah puasa Ramadan. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita peluang beraya sekeluarga walaupun ikut minta maaf kali ni canggih ya, pakai handphone dia tuan-tuan dan puan-puan. Ulur tangan ke handphone dia kan, apa nak buat tuan-tuan dan puan-puan, tak payah nak balik kampung, tapi kita kena tengok dari sudut ini nikmat. Ini nikmat Allah bagi kita peluang beraya, dan sampai ke hari ini Allah SWT bagi lagi kita peluang hidup, menikmati kehidupan dan mensyukuri kehidupan selaku hamba Allah SWT. Walaupun dalam masa yang sama ada di kalangan kita saudara mara telah pun terkena musibah Covid ini, ada di kalangan kita juga mungkin kenalannya yang telah pun meninggal dunia kerana musibah Covid ini. Bagi mereka yang sedang sakit, kita doa banyak-banyak tuan-tuan dan puan-puan, semoga Allah SWT sembuhkannya. Bagi mereka yang telah kembali ke rahmatullah kerana musibah ini, kita doa banyak-banyak selaku seorang muslim dan juga muslimat, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Amin. Ya Allah, tolong ampunkan dosa mereka, jaga mereka baik-baik di alam sana, kasihi mereka dan kasihani mereka, masukkan mereka di dalam kumpulan abrar, masukkan mereka di dalam kumpulan golongan orang illiyin, orang yang kau jaga, orang yang kau sayang di sana ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi yang mulia ini di dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru, kita nak mendengar memetik hikmah yang datang daripada Tuhan kita sendiri melalui surah Zukhruf. Seperti yang Da'i Aiman nyatakan sebentar tadi, silibus kita pada pagi ini surah Zukhruf ayat 15 sampai ayat 21. Surah Zukhruf ni kat mana Ustaz? Dia juz 25 tuan-tuan dan puan-puan. Saya cadangkan anda yang sedang menonton pagi ini elok buka Quran. Niatkan bahawa hari ini bukan saya nak belajar dengan Ustaz Ashraf, dak. Saya ni orang tengah ya. Kita hari ini nak belajar direct dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan kita sekarang ni sedang tersepit, dalam keadaan kita ni masyarakat sedang tension, dalam keadaan kita ni rasa hidup ni tak berapa sedap, kita cuba nak dapatkan pedoman daripada Allah SWT. Maknanya dalam arti kata lain, kita nak minta nasihat. Kalau Allah SWT tu nak nasihat, nak mujuk, nak bagi panduan pedoman, apa yang Allah SWT nak sampaikan kepada kita. Hari ni kita nak kupas surah Zukhruf, juzuk 25, muka surat 489. Elok tuan-tuan dan puan-puan cuba cari buka 489. Surah Zukhruf ni pendek tuan-tuan dan puan-puan, 89 ayat. Dan surah Zukhruf ini surah Makkiyah. Ini best. Bila tema dia tu Makkiyah, maknanya dia best tuan-tuan dan puan-puan. Kejap lagi kita cerita panjang lah insya-Allah ya. Sebelum tu kita cuba nak ambil barakah. Kita nak ambil barakah dengan saya akan membaca silibus kita pagi ini bermula dari ayat 15 sampai ayat 21. Tuan-tuan dan puan-puan boleh sama-sama baca di rumah insya-Allah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة
الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, begitulah bunyinya ayat perbincangan kita pada pagi ini, dan saya akan mulakan perlahan-lahan bermula daripada ayat 15, wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a innal insana lakafurun mubin. Apa maksudnya ayat ini tuan-tuan dan puan-puan semua? Dan mereka, maksud mereka ini kembali kepada orang musyrik yang mempersekutukan Allah dengan menjadikan sebahagian dari hamba-hamba Allah sebagai anak baginya. Wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a innal insan lakafurun mubin. Demikianlah perangai manusia ni, dia ni first kafur, iaitu sangat tak mengenang budi, dan juga bila dia ni kufur dia terlalu nyata. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, apa cerita ayat ni? Cerita dia macam ni, ya. Cerita dia macam ni. Sekarang ayat ni ayat makiyah, ya. Ayat makiyah bermakna ayat yang turun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah berhadapan dengan orang kafir Quraisy yang musyrik pada waktu tersebut, ya, pada waktu tersebut. Dan bila kita sebut ayat makiyah tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu bahawa kita sekarang ni sedang mempelajari topik sejarah. Dan kita kena tahu juga makiyah mindset ni macam mana. Rasulullah SAW sedang berhadapan dengan isu sebenarnya, dengan problem, dengan masalah, dan bagaimana mindset manusia, bagaimana reaksi manusia, iaitu masyarakat, komuniti musyrik Mekah pada waktu tersebut apabila Rasul SAW tidak henti-henti menyampaikan dakwah, menyeru mereka masuk ke dalam agama Islam. Kita kena tahu mindset dia begitu tuan-tuan dan puan-puan. Sama macam sekarang, COVID sekarang. Mindset kita bila orang yang kena COVID sampai 6,800 berbeza dengan mindset masyarakat ketika orang kena COVID baru 6 orang. Beza, betul tak? Beza, Ustaz? Beza. Waktu 6 orang semua relax. Tapi waktu 6,800 dengan ura-ura PKP menyeluruh. Wallahualam, saya tak tahu sebab saya bukan orang kerajaan, tuan-tuan. Ya. Nak PKP maknanya ekonomi makin terkesan dan sebagainya. Orang semua bimbang, khawatir, nak keluar rumah takut, nak pergi shopping mall takut. Kita tadi jumpa pun tak salam, betul? Jauh Ustaz ni. Cenia-cenia, betul tak kan? Semua dah takut dah ni tuan-tuan dan puan-puan. Mindset, level of stress, pemikiran semua dah berbeza. Ya. Bila manusia berada dalam keadaan menerima tekanan, beza reaksi dia tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya nak bagi tahu anda semua, itulah yang sedang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang musyrikin, mula-mula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dakwah, kan, masuk Islam 2-3 orang. Dia baik tak tahu tuan-tuan dan puan-puan. Dia kata kajak Muhammad tu lah lama dia give up lah tu, kan. 3 orang yang masuk. Isteri Abu Bakar contohlah, kan, dengan anak angkat Hasan Ali ni contoh. Mula-mula tuan-tuan dan puan-puan. Tapi dia tengok makin lama makin ramai. Nampak tak? Tak boleh jadi ni, tak boleh jadi, kan. Grup makin ramai. Siapa yang cakap tak boleh jadi ni tuan-tuan dan puan-puan? Maknanya orang-orang yang sedang berkuasa pada waktu tersebut. Dia takut nanti Muhammad akan
overtake, akan ambil kuasa dia. Siapa dia waktu tersebut? Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab. Ini tiga-tiga abu ni tuan-tuan dan puan, pembesar lah kita panggil. Bahasa sekarang ni ketua lah, ya, ketua pada waktu tersebut. Dia takut nanti Muhammad nanti akan dilantik menjadi ketua, yang depa ni jadi pengikut. Dia orang rasa tercabar. Dia orang rasa tercabar. Mula-mula dia pandang sinis. Lepas tu tuan-tuan dan puan-puan, dia ajak berdialog. Lepas tu nanti kita tahu dia dah mula mengganggu dari sudut fizikal. Dia bertahap tuan-tuan dan puan, ganggu dari sudut fizikal, ya. Lepas tu nanti lama-lama dia nak bunuh Rasulullah SAW. Kita tahu itu semua reaksi yang sedang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Ayat ni di Mekah reaksinya macam mana? Reaksi dialog. Reaksi dialog. Dia nak ajak berburak, nak cuba faham ni. Dia nak cuba Nabi faham dia nak cuba dia faham Nabi. So apa dia cakap? Cuba tengok dekat sini, tuan-tuan dan puan-puan. Wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a. Innal insan lakafurun mubin. Orang musyrik pada waktu tersebut, Rasul sallallahu alaihi wasallam ajak, jomlah kita sembah Allah Subhanahu wa taala. Dia orang pun cakap, Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala juga. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Ni ada dalam ayat lain, ya. Bila tanya Tuhan kau ni siapa? Allah SWT juga. Cuma masalah versi kefahaman Allah SWT mereka tu berbeza dengan versi kefahaman Allah SWT yang ingin disampaikan oleh Rasulullah SAW. Rasul cakap kul huwallahu ahad. Allah itu tunggal. Dia tak ada dua, dia tak ada tiga, dia tak ada empat, dia tak ada wakil, dia tak ada anak, semua tak ada. Tapi orang kafir ni dia kata okey, kami sembah Allah, kami percaya ya Allah ni pencipta langit dan sebagainya. Tapi dia ada pula wakil. Wakilnya siapa? Berhala. Tu yang melambat berhala pada zaman dulu, tuan-tuan dan puan. 360 berhala dia lungguan dalam Kaabah waktu tu. Kemudian ditambah lagi, dia cakap second version, dia kata kami sembah Allah SWT, tapi kami juga yakin yang Allah SWT ni dia ada anak. Dia ada anak. Itu bezanya, Ustaz. Itu beza, nampak tak? Tadi dia cakap first version, Allah ada wakil. Wakil siapa? Berhala yang malak-malak tu, Lata, Uzza dan sebagainya. Ada juga lagi version lain, dia cakap kami sembah Allah, tapi kami pula yakin Allah ni ada anak. Anak perempuannya malaikat. Dia cakap macam tu. Ini yang sedang kita bahaskan sekarang, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah SWT. Dia cakap Allah ada anak. Itu kata-kata orang musyrik, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, kalau kita lihat orang Yahudi pada waktu tersebut, dia kata apa? Waqalatil yahudu Uzairun ibnullah. Ini ayat lain surah Taubah, tuan-tuan dan puan-puan. Orang Yahudi pula dia declare Allah itu ada anak. Anaknya nama Uzair. Kalau bahasa Yahudi dipanggil Ezra, ya. Ezra. Uzair anak Allah Subhanahu wa taala. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Nasrani pula pada zaman Rasulullah dia cakap kami percaya Allah, tapi kami juga at the same time percaya yang Allah itu ada anak, namanya siapa? Isa. Nampak tak? Sedangkan dalam agama kita, tuan-tuan dan puan, kita ada satu pegangan yang sangat kuat. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu takkan mungkin ada anak. Allah itu takkan mungkin beranak dan diperanakkan. Maknanya Allah SWT dia tak ada mak bapak, dan Allah SWT tak ada anak-anak, tak ada ipaduai, semua tak ada, tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa? Sebab kita nak faham absolute power, absolute Tuhan yang perlu kita sembah hanyalah Allah SWT. Dia tak ada anak yang kita nak sembah selaku kroni ke apa ke, tak ada, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah SWT. Inilah yang kita sebut sebagai tauhid. Tauhid itu mensatukan Allah di dalam sembahan, di dalam permohonan, di dalam pergantungan dan sebagainya. Begitu lebih kurang. Jadi bila kita lihat keadaan ini, mereka pun tahu berkaitan dengan Allah ini dan mereka percaya Allah. Cumanya cara kefahaman mereka tu, Ustaz. Yes. Begitu juga macam kita, Ustaz. Kita ni yakin Allah ada. Tapi dalam masa yang sama, kita tetap mengkhawatiri pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada sudut doanya, daripada sudut tawakalnya, daripada sudut ikhtiarnya. Jadi selepas ini kita akan bicarakan dengan lebih lanjut bagaimana cara untuk kita benar-benar meletakkan pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berehat seketika. Para penonton jangan ke mana-mana, kita kembali semula dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام
wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang mengurunkan. Amin. Saya melihat ibu mengalami kesukaran bergerak kerana tulangnya semakin lemah. Jika ibu menjaga kesihatan tulangnya di awal usia, mungkin ini boleh dielakkan. Postur badan ibu mungkin membongkok. Ini juga boleh terjadi kepada saya. Jadi, mulai sekarang, kami mengambil Caltrate 600 Plus. Ia mengandungi 6 nutrien penting untuk membantu mengekalkan kekuatan tulang. Caltrate untuk tulang yang kuat. Adakah gigi palsu anda benar-benar bersih? Rendam dalam air, berus dengan ubat gigi biasa. Cara ini tidak dapat membersih dengan efektif. Gunalah pembersih Polident. Ia membersih tanpa mencalar dan menanggalkan kotoran dan plak dengan efektif. Polident untuk gigi palsu yang lebih bersih dan segar. Sebagai seorang chef, bila kita nak mencuba itu ada gangguan. Seorang kawan dia mencadangkan, cubalah Sensodyne. Tak sampai habis pun tube Sensodyne saya, ketidakselesaan itu kurang dengan banyak. Tukar kepada Sensodyne hari ini. Antara satu jenayah yang tidak disengajakan, Syakimah dan adiknya Rabia telah dipenjara. Nasib kita loh menghabiskan sisa-sisa hidup kita dekat dalam. Hingga Azri terpanggil untuk membela mereka. Namun ada rahsia yang tidak disangka. Rabak 21 Mei 10 malam. Salam sayang Syawal ini di TV3. Abang. Mana kau nak lari ya? Kau apa atas ni ya? Kau pergi sekarang sebab aku telefon polis. Tak ada siapa yang harus dianiaya. Katakan tidak terhadap keganasan rumah tangga. Pertahankan hak kita sebagai wanita. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Hari ini kita membincangkan surah Az-Zuhruf ayat ke-15 sehingga 21. Mereka percaya Allah ada. Mereka percaya Allah itu wujud. Namun begitu, bagaimana kepercayaan mereka itu berbeza dengan kita? Mereka mengatakan bahawa Allah ada anak dan anak mereka itu adalah berhala dan anak mereka itu adalah Nabi Isa. Sedangkan Allah ini tidak beranak dan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Betul Ustaz? Betul. Okey, baik Ustaz. Mungkin Ustaz boleh cerita dengan lebih jelas tentang ayat kita daripada ayat yang ke-15 sehingga ayat yang ke-20. Yang tadi Ustaz ada sebut satu perkataan tadi iaitu malaikat ini mereka kata seperti anak perempuan Allah SWT. Okey Ustaz, kita tak nak keliru, kita tak nak stres tentang perkara ini. Sahabat kita ni dia ada stres sikit Ustaz. Dia nak tanya satu soalan. Kita bersama dengan Sal Rasid Cikci. Ayat ke-15, apakah yang dimaksudkan dengan dan mereka menjadikan sebahagian dari hamba-hambanya sebagai sebahagian daripadanya? Adakah merujuk kepada kaum musyrikin yang menyatakan para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah? Petikan ayat yang ke-15. Sungguhnya manusia sangat nyata kufurnya. Dan seterusnya, soalan berikutnya, adakah ayat ini menjelaskan kekufuran kaum musyrikin yang sangat nyata permintaan dan berdoa selain dari Allah, sedangkan semuanya mereka peroleh itu semuanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon penjelasan daripada Ustaz #biar tahu jangan keliru. Bagaimana Ustaz? Ini mereka merasakan bahawa malaikat itu anak perempuan Allah. Mungkin Ustaz boleh beri penjelasan. Terima kasih banyak kepada pertanyaan yang datang daripada Sal Rasid Cikci. Ini nama ni bukan nama sebenar ni ya. Ini nama timang-timangan kecil-kecil juga ya. Wallahu alam, saya tak tahu, tapi saya nak ucapkan terima kasih kerana soalan ini sangat membantu kefahaman kita. Baik. Jawapan kepada soalan tersebut adalah begini, seperti yang saya nyatakan tadi, sekarang ni orang kafir musyrik mereka nak cuba justify kenapa dia orang ni menyembah selain daripada Allah SWT.
Ingat waktu tu Rasul ajak dia orang, jomlah masuk Islam. Tu cerita tuan-tuan dan puan ya. Jomlah masuk Islam, jomlah sembah Allah SWT. Dia orang pun cakap, apa pula kami dah sembah Allah SWT dah kan. Kami dah sembah Allah SWT. Lepas tu Rasul tanya, yang kau masih lagi sembah beralut apa benda ni besar. Dia tanya macam tu kan. Lepas tu dia cakap, itu yang kami percaya. Dia kata yang tu. Kami percaya yang Allah SWT ini Tuhan, tapi Tuhan yang kami percaya Allah ni pun ada anak. Dia ada anak. Ni musyrik punya version. Orang kafir musyrik punya version, dia cakap anak Allah SWT ni dia ada anak perempuan. Anak perempuan itu malaikat. Dia cakap macam tu kan. Dan bila Rasulullah SAW dengar bahawa orang musyrik cakap malaikat tu tadi anak perempuan Allah SWT ya, Rasul pada waktu tersebut terus dapat wahyu. Terus dapat wahyu yang kita baca ni tuan-tuan dan puan. Ini wahyu yang jawapan direct yang sampai daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pergi sampaikan kepada mereka, Muhammad ni balasan ni datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Innal insana lakafurum mubin kan. Dia orang ni berani depan-depan nak mensyirikkan kami. Kufur dia tu depan-depan, teruk betul. Maknanya dia cakap Allah SWT kami percaya, tapi ada juga juzuk daripada Allah SWT pun power dia macam Allah SWT juga. Siapa dia tu? Anak perempuan Allah SWT, iaitu malaikat. Bahkan kalau kita buka beberapa kitab tafsir, kenapa Allah SWT murka sangat tuan-tuan dan perempuan bila dia orang ni buat tohmahan yang Allah ni ada anak perempuan, walaupun dia letak dinisbahkan anak perempuan tu malaikat. Kenapa Allah SWT murka sangat? Dalam sebilangan kitab tafsir dia orang cakap macam ni, Allah SWT dia kahwin dengan jin. Dia kahwin dengan jin. Lepas tu bila dah kahwin dengan jin tu, yang keluar anak perempuan namanya malaikat. Dia cakap macam tu tuan-tuan dan puan. Mana tak murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat ni sebenarnya nak menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala murka dengan tomahan depa ni. Dan kemudian Allah SWT cakap, dia orang ni punya teruk syiriknya. Musyrik tu maksudnya syirik. Syirik ni apa tuan-tuan dan puan? Syaraka. Syaraka ni orang Melayu ada guna syarikat. Kita ni perkataan syarikat tu bahasa Arab sebenarnya tu. Apa maksud syarikat? Syarikat tu maksudnya kita ni buat satu geng. Ya, contohlah saya dengan Aiman buat satu grup, geng, jom kita berniaga. Kena buka syarikat sebab kita nanti berjalankan perniagaan secara grouping, nampak tak? So, musyrik ni maksudnya apa? Dia mempersekutukan, menggengkan Allah SWT. Dia anggap Tuhan ni ramai. Dan Allah SWT tak suka benda ni tuan-tuan dan perempuan yang dimuliakan Allah SWT. Sebab itu dalam ayat ini, seperti yang ditanyakan oleh Sal Rasid Cikri ini tuan-tuan dan perempuan, innal insan la kafurum mubin. Dia orang ni berani depan-depan mensyirikkan Allah SWT. Dan Allah SWT murka. Dia declare depan-depan yang Allah tu ada anak. Memang Tuhan cukup murka tuan-tuan dan perempuan. Kita kadang-kadang ni minta maaf, ni dalam masyarakat Melayu ada juga kadang-kadang kita khawatir syirik-syirik kecil berlaku. Macam mana kita sembah Allah SWT, tapi dalam masa yang sama, ni contoh tuan-tuan, kita pakai cincin. Bila kita pakai cincin ni, kita rasa cincin ni kalau Dan pakai insya-Allah tak ada kemalangan. Ini sebenarnya syirik tuan-tuan, nak beritahu. Sebab kita percaya cincin yang ada batu khas ni yang ambil daripada 7 lombong contohnya kan, dia ni ada power untuk menyelamatkan kita. Sedangkan kita percaya dalam Islam, la haula wala quwata illa billah. Takkan terjadi sesuatu apa pada kepada kita, izinnya siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh lain dalam masyarakat kita tuan-tuan dan puan, kita simpan keris. Kan? Nak simpan keris sebagai perhiasan tak ada masalah tuan-tuan dan puan. Tak ada masalah. Simpanlah keris ke podang kau, apa lagi pistol kau, sabit ke seperti kau lah kan. Tak ada masalah. Yang menjadi masalah apa? Kita simpan keris, kita yakin keris tu ada power. Kalau Dan simpan keris kat rumah ni, pencuri tak berani masuk. Ini yang jadi masalah tuan-tuan dan puan. Kita harap tak ada berlaku keadaan macam tu. Sebab itu pun dianggap syirik kepada Allah SWT. Mudah-mudahan, moga-moga Allah jauhkan kita. Wallahualam. Dia kata ada kuasa rimau, Ustaz. Ada kuasa rimau? Benar. Pakai cincin dia ada kuasa rimau. Kata aku nak dekat, Ustaz. Baik, Ustaz. Tapi ini sahabat kita je nak dekat dengan Ustaz. Ya. Kita bersama dengan Omar Abdul Majid. Cik Omar, apa khabar? Alhamdulillah, saya sihat, dan juga Ustaz dan Da'i. Selamat Hari Raya Ustaz dan Da'i. Selamat Hari Raya. Sihat ya. Betul-betul. Assalamualaikum dan juga kepada Ustaz dan Da'i ya. Jadi soalan saya begini Ustaz ya. Mengenai ayat yang ke-15 tadi tu. Ya. Ada mengenai tafsiran yang Ustaz dah jelaskan tadi mengenai bagaimana pengusaha-pengusaha yang 3 abu tu tadi tu. Apabila mereka ingin mengajak Nabi berdialog mengenai ayat inilah. Jadi soalan saya Ustaz, apakah reaksi sebelah
pengusaha-pengusaha ni yang merasakan diri mereka ni tergugat ataupun mereka ini menyalah tafsirkan, mengelirukan masyarakat pada ketika itu dengan cara Allah ini ada anak, kata dia tadilah, dan juga anak-anak dia adalah berhala dan sebagainya. Jadi soalan saya, apakah reaksi mereka ni, pengusaha-pengusaha Arab ni yang merasakan tergugat kepada ayat Al-Quran yang diturunkan? Mereka percaya, buat kata da'i tadi, Ustaz pun kata, mereka percaya Allah tu ada, tapi pemahaman mereka adalah berbeza sama sekali dan ingin menyelewengkan apa yang dikatakan pemikiran orang dengan cara yang begini rupa masyarakat pada ketika itu. Jadi saya mohon pencerahan Ustaz pada pagi ini, apakah reaksi pengusaha-pengusaha ini yang takut dengan kedudukan mereka tergugat dengan ayat Al-Quran ini? Itu soalan saya, Ustaz dan da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Encik Omar Abdul Majid, Ustaz. Maklumlah, mereka ni selama ni mereka disembah, Ustaz. Tambah-tambah pula pembesar-pembesar ni disanjung, disembah dan sebagainya. Mereka rasa mereka ni yang paling berkuasa. Tiba-tiba datang baginda SAW mengatakan bahawa ada yang lebih berkuasa dan ada yang lebih kuat, Ustaz. Dan mereka rasa tercabar. Mungkin Ustaz boleh gambarkan apakah reaksi mereka ketika itu saat baginda SAW menyatakan bahawa Allah itulah Tuhan yang Esa. Baik. Terima kasih banyak. Pertamanya saya ucapkan kepada Tuan Haji Omar Abdul Majid kerana menelefon kita pada pagi ini. Bertanya tentang apa reaksi pembesar-pembesar ni. Ketua-ketua ni. Orang yang ada power ni. Orang hati-hati. Tu bahasa kita lah tuan-tuan dan puan, ya. Bahasa kita. Sebab kita ni pembesar-pembesar ni jarang kita guna dalam bahasa kita sekarang, ya. Ni cerita orang ada power. Tu cerita, ya. Tapi janganlah kait sampai ke sini pula. Ni cerita zaman dulu tuan-tuan dan puan, ya. Zaman dulu. Baik. Apa reaksi mereka? Reaksi mereka tergugat. Kenapa mereka tergugat? Sebab macam ni. Dia cerita tuan-tuan dan puan, orang bila dah ada power ni, dia nak power tu makin bertambah, dia bukan makin kurang. Dia kalau dah ada dekat atas tuan-tuan dan puan, dah ada power tu, dia nak sampai kiamat, dia ialah memerintah. Ini cerita zaman dulu. Saya dah beritahu awal, jangan kait jauh-jauh mana, ya. Kan dia tengok keluar konteks, susah pula kita nanti, ya. Tapi itu yang berlaku pada zaman tersebut. Abu Lahab dia nak dia kekal selaku ketua. Abu Jahal pun begitu. Abu Sufyan pun begitu. Yang lain-lain banyak abu-abu yang doge-doge itulah pada waktu tersebut, tuan-tuan dan puan. Ya, yang pada waktu tersebut. Ada juga abu yang baik. Abu Bakar baik. Dia bukan semua abu tak baik. Dia ada yang baik, ya. Dia abu yang baik. Abu Sufyan pun lah jadi baik. Ya. Baik, kita cerita balik. Bila mereka tergugat, ya, bila mereka rasa tergugat, mereka cuba nak mengurangkan emosi masyarakat pada waktu tersebut yang dah mula ada geng masuk geng Rasul, kan. Kalau tak dulu semua ikut dia orang. Semua ikut dia orang. Ingat, ya, power ni dia melibatkan kekuasaan, dia melibatkan ekonomi, banyak bondo dia pegang. Sodap lah tak berada power ni. Bukan tak sodap. Orang semua sanjung, orang puji, orang tak berani nak usik. Sodap tuan-tuan dan perempuan, ya. Sodap. Jadi bila ada orang lain tiba-tiba, masyarakat tu tiba-tiba pergi ikut orang lain, memang dia orang tergugat. Jadi dia orang ni cuba nak menyamaratakan. Dia orang cakap, okey, macam ni lah. Dia orang ni sembah, dia orang Muhammad cakap Tuhannya Allah SWT. Kita pun cakap Tuhan kita Allah SWT. Ya, betul. Maknanya dia orang nak cuba kurangkan level of pengaruh yang dah mula lari daripada mereka tersebut. Itu sebenarnya tuan-tuan dan puan, dia takut hilang kuasa. Tu cerita, Jadi dia nak cuba mengharmonikan keadaan, mereka cuba berdialog. Itu yang berlaku pada waktu ini. Adakah perkara tersebut berjaya? Tidak, tuan-tuan dan puan-puan, sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan nak rampih kuasa pada waktu tersebut. Rasul nak sampaikan bahawa ini risalah tauhid. Tuhan kamu tu memang sosek benar. Kau pandai sembah berhala sebesuruh. Tu cerita, ya. Sedangkan nenek moyang kamu adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak mengembalikan tauhid yang benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Ini dia, bila kita menambahkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka di situ kita melihatkan bahawa walaupun kita ini merendahkan kepala kita ke tanah, kita sembah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi lihat bagaimana inna akramakum indallahi atqakum, Allah memuliakan orang yang bertakwa. Betul, Ustaz, Maknanya Allah menyanjung orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Ustaz, kita ada lagi sahabat kita ni nak bertanya soalan. Boleh, Ustaz? Boleh. Kita raikan. Kita bersama dengan Puan Supinah Yusof. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Silakan, Puan. Terima kasih. Ustaz, macam ni kan, tadi ada Ustaz kata baca surah tu yang mengatakan Allah tu punya anak, kan.
adakah dengan turunnya ayat tu surah Ikhlas tu adalah dia punya dalil dia Ustaz? Dan kalau kita membaca banyak surah Ikhlas tu Ustaz kan, adakah kita akan kuat akidah kita Ustaz? Dan betul ke kata kalau kita baca 3 kali tu menyamai pahala seperti satu Al-Quran kita baca kan? Bila kita baca 10 kali tu satu mahligai Allah sediakan Ustaz. Terima kasih Ustaz ya. Masya Allah. Terima kasih Puan Supina Yusof. Itulah Ustaz. Kadang-kadang kita punya penanya-penanya ni merupakan sebahagian daripada keluarga, tanyalah Ustaz. Sebab apa kadang-kadang mereka ni beri ilmu juga kepada kita semua Ustaz kan. Dan terima kasih kita ucapkan. Mungkin Ustaz boleh ulas sikit Ustaz. Bila disebutkan tentang anak dan sebagainya, takut-takut ada di kalangan mereka ni yang berpegang perkara itu. Allah ada anak dan sebagainya. Tapi mungkin amalan yang disebutkan oleh Puan Supina tadi, baca surah Ikhlas Ustaz, salah satu daripada cara untuk mencantas pegangan-pegangan yang mengatakan seperti ini Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih banyak. Pertamanya saya ucapkan kepada Puan Supina Yusof kerana menghubungi kita, dan saya berharap puan sekeluarga dilindungi oleh Allah SWT daripada musibah Covid. Amin ya rabbal alamin. Berkenaan tentang soalan surah Al-Ikhlas, ia merupakan satu surah yang elok kita baca dengan fahamlah tuan-tuan dan puan-puan. Kita ni, sebab kita ni bukan orang Arab, jadi kita kena buat extra effort sikit. Orang Arab dia baca surah Allahu Ahad, dia macam kita baca surah Melayu, surah kita macam biasa lah. Dia baca dia tahu faham tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kita sekarang ni bukan orang Arab. Ya, kita baca bahasa Arab tu kita tak faham lagi maksud dia. Jadi elok kita baca dengan kefahaman. Kemudian kita cuba faham apakah terjemahan tersebut. Kemudian nanti kita kena tadaburkan ayat tersebut relate kepada diri kita. Bila Allah SWT kata dalam surah Al-Ikhlas, qul wallahu ahad, percaya, kita letakkan kepercayaan yang Allah itu memang Tuhan yang esa, Tuhan yang satu yang kita ingin sembah. Ya, Allah sahaja tempat Tuhan yang kita nak minta tolong. Jadi kita relate tu pada diri kita. Maksudnya macam saya cakap tadi lah, kalau kita cakap Allahus Samad, Tuhan sahaja yang tompek kita tolong, tapi dalam masa yang sama contohlah kita percaya kepada kepada cincin yang saya cakap tadi kan, kepada keris yang ada kuasa ekstra dan sebagainya kan. Kita coba-coba kita beristighfar kepada Allah SWT. Betulkan akidah kita. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Elok kita baca kerana ia merupakan intisari yang paling besar adalah akidah. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah tadi pertanyaan, betul kalau kita baca surah Al-Ikhlas ini menyamai sepertiga Al-Quran. Jawapannya benar. Memang ada hadis menyatakan bahawa surah Al-Ikhlas ini menyamai sepertiga Al-Quran. Kenapa dia letak 1/3 tu? Sebab Al-Quran ni kata ulama ya, kandungan Al-Quran ni secara umumnya dia cerita 3 perkara. Yang pertamanya dia cerita akidah. Maknanya cerita pasakkan keyakinan. Kita ni yakin dalam hidup ni siapa yang kontrol kita? Tu dia tuan-tuan dan puan. Siapa yang bagi rezeki, yang bagi ujian, yang bagi anak dan sebagainya kepada kita. Mudarat dan juga manfaat yang berlaku dalam hidup kita ini siapa yang kurniakan? Siapa yang in control? Itu cerita akidah tuan-tuan dan puan. Siapa Tuhan yang kita sembah? Allah SWT. Yang keduanya syariat. Macam mana cara kita menjalani kehidupan? Do and don't. Apa benda kita boleh buat, apa perkara yang kita tak boleh buat. Apa perkara yang kalau kita buat dapat pahala nanti mudah masuk syurga. Apa perkara yang kita lakukan, kalau kita lakukan sekarang nanti susah kita merana dunia akhirat. Yang ketiganya cerita tentang akhlak, cerita tentang tasawuf, cerita tentang hati, bagaimana nak memperbaiki hati hubungan kita dengan Allah SWT dan juga hubungan kita sesama manusia. Akidah, syariah dan juga akhlak. Dan surah Al-Ikhlas cover yang 1/3 ni tadi. Sebab itu dinyatakan siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, ya, sebab tadi 1/3 baca 3 kali menyamai seolah-olahnya membaca keseluruhan Al-Quran. Wallahu alam. Okey Ustaz, alhamdulillah. Jadi kita nak melihatkan ini keadaannya dalam kita nak memperkukuhkan iman kita kepada Allah SWT. Perbanyakkan amalan, perbanyakkan bacaan Al-Quran dan kita faham apakah itu isi kandungan Al-Quran. Ustaz, lepas ini kita nak menceritakan tentang perlukah Allah ini ditolong? Perlukah Allah ini dibantu? Kita akan persoalkan selepas ini dan Ustaz akan jawab selepas ini. Para penonton jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Anidu bil Qur'ani huwa imamuna lang hidayatillahi amitna. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga menjadi di dalam pelindungnya. Okey Ustaz, kita kembali dalam perbincangan kita pada hari ini dalam surah Az-Zuhruf ayat ke-15 sehingga ayat yang ke-20. Baik Ustaz, tadi kita dah membincangkan satu persoalan tentang ayat yang ke-15. Jadi saya rasa kita dah cukup lomat, kita dah cukup faham tentang ayat yang ke-15 yang menyatakan bahawa lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakkan. Betul Ustaz? Dan kita nak faham tentang ayat yang berikutnya, ayat yang ke-16 untuk memberi lebih penjelasan tentang ayat ke-15 tadi. Jadi sahabat kita ada satu soalan nak diajukan. Boleh Ustaz kita raikan? Kita bersama dengan Masrifah Nur. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta semua kru. Tanyalah Ustaz, ayat yang ke-16, layakkah dia mengambil anak perempuan dari ciptaannya dan dia menentukan anak lelaki untuk kamu? Soalan saya, apakah maksud ayat tersebut? Bolehkah Ustaz jelaskan? Yang kedua, adakah ayat ini ditujukan kepada orang-orang Arab purba terdahulu kerana mereka lebih suka pada anak lelaki berbanding anak perempuan? Mengapa Ustaz? Mohon pencerahan. Terima kasih Ustaz dan Da'i #biar tahu jangan keliru. Ada kaitan ke Ustaz perkara ini? Silakan. Baik. Terima kasih banyak kepada Puan Masrifah yang bertanya soalan yang sangat relevan tentang ayat 16. Amit takhadha mimma yakhluqu banati wa asfakum bil banin, ya. Patutkah Tuhan ambil makhluk selain makhluk yang diciptakannya sebagai anak perempuan dan mengutamakan kamu dengan anak lelaki? Dia ayat ni maksudnya macam inilah. Saya bagi kefahamannya dari sudut bahasa kita. Dari sudut bahasa kita, Allah SWT ni sedang tanya macam ni. Adakah patut? Macam tu jawapan dia. Adakah patut? Adakah patut? Ya. Kamu sendiri pun nak anak lelaki, kamu sendiri pun orang Arab tak nak anak perempuan. Tiba-tiba sekarang ni kamu kata yang malaikat itu anak perempuan Allah SWT. Teruk betul. Seolah-olah macam ni tuan-tuan dan puan. Kita kena faham latar belakang. Latar belakang orang Quraisy pula, orang musyrik pada waktu tersebut, dia orang ni dari sudut anak, dari sudut zuriat, dia orang prefer anak lelaki. Kenapa Ustaz? Kejap ni nak cerita ni. Memang best kan. Dan dia orang kalau dapat anak perempuan malu mak amik lah. Ni sebenarnya cakap bagi mereka itu aib paling besar. Dia orang tak suka anak perempuan, dia orang sangat megahkan anak lelaki. Dan sekarang Allah SWT murka kepada mereka, marah kat dia orang ni sebab maknanya ayat yang kita baca ayat 16 ni seolah-olah ni cakap kita, korang sendiri tak nak anak perempuan, ni tiba-tiba korang bagi kat Tuhan korang anak perempuan. Teruk benar. Itu maksudnya. Teruk betul. Itu maksudnya ayat ni lah. Itu maksudnya. Baik. Soalan Aiman tadi. Kenapa orang musyrik pada waktu itu, ya, ni tak ada bahasa tadi lagi best. Orang Arab purba. Ayat itu kan. Tak apa. It's okay. Kita nak cuba faham, ya. Kenapa orang musyrik pada waktu tersebut, dia orang prefer anak lelaki daripada anak perempuan. Baik. Kefahaman dia kena faham macam ni, tuan-tuan dan puan-puan. Bagi orang Arab jahiliah pada waktu tersebut, orang perempuan ni, kalau dapat anak perempuan lah, ni bukan cerita orang perempuan, dapat anak perempuan pada waktu tersebut, bagi mereka banyak mengundang masalah kepada keluarga. Sebab anak perempuan ni, dia kalau nak bela tu, dia punya expenses lagi banyak. Maintenance. Tu perkataan maintenance lagi banyak. Koci-koci belum berjalan ni kena beli golang. Belum berjalan ni dah kena beli bolang, baju cantik, anak patung. Saya dulu ada anak perempuan, anak-anak tahulah, bersusun-susun anak patung yang kena beli. Anak lelaki bagi trap sebiji dah lah, settle lah. Kan, anak lelaki ni maintenance kurang. Maintenance kurang. Dia orang dia sudut mainan, kopi main kat luar bandang tu. Main kat sawah tu settle. Anak perempuan tak boleh, macam-macam kena beli. Contohlah tuan-tuan dan puan-puan. Bagi kita okey, bagi kita it's happiness. Tapi bagi orang musyrik zaman dulu, bagi dia orang ini burden. Ini berat. Itu first, daripada kecil nak jaga susah. Second, bila dah besar tuan-tuan dan perempuan, orang perempuan ni, kalau dia buat masalah, aib itu malu kepada keluarga. Kalau orang lain mai datang buat jahat kat dia orang pun, malu kepada keluarga. Faham tuan-tuan dan perempuan? Itu kefahamannya. Ya? So, nak jaga anak perempuan bagi mereka ni susah. Ya? Dan kemudian, bila anak perempuan ni kahwin, nanti dia akan jaga keluarga bola suami. Maknanya kita ni dah maintenance banyak jaga. Nampak tak? Dah habis duit daripada kecil bertahun-tahun kan. Lepas tu dah besar dia ikut suami.
Jadi bagi orang musyrik pada waktu tersebut, it's not fair. Jadi anak perempuan ni huri bagi diorang berbanding anak lelaki. Anak lelaki low maintenance, bagi seluar pendek, bagi singlet, pergilah main kat luar, dah habis cerita. Balikkan makan nasi letak kicap, settle tolong, habis cerita anak perempuan. Senang jaga anak lelaki ni kan. Kemudian ya bila dah besar, ini zaman dulu dia boleh bantu jaga kambing, boleh bawa pi porang, badan kuat. Jadi dia orang suka. Zaman dulu tuan-tuan dan perempuan. That's why orang Arab dulu ada kecenderungan bila dapat anak perempuan bagi mereka aib. Bila dapat anak lelaki, bagi mereka ini perkara paling untung. Dan Allah SWT tegur sekarang. Korang pun sendiri tak suka anak perempuan, tup-tup korang cakap saya ada anak perempuan. Mana fair? Itulah perkataan. Ya. Nak bagi mudah faham ayat yang kita sedang bicarakan pada pagi ini. Wallahualam. Maknanya perlu ke Allah SWT ni dia kepada malaikat, sedangkan Allah ini maha berkuasa, Ustaz. Yang dikatakan bahawa Allah ini ada anak perempuan, seolah-olah Allah ini perlu kepada pembantu, sedangkan Allah SWT maha berkuasa. Apa komen pada Ustaz? Baik, cerita macam ni ya. Komentar saya dari sudut soalan tersebut adalah begini. Allah SWT mencipta malaikat. Bukan kerana Allah SWT memerlukan pembantu. Ya, Allah SWT even Allah SWT mencipta manusia kita sekarang ni. Adakah kerana Allah SWT perlukan makhluk untuk menyembahnya? Sebenarnya tidak, tuan-tuan dan puan-puan. Even ini nak bagi tahulah, kalau kita contohlah tak nak semayang. Adakah Allah SWT tu rugi? Taklah. Dia tak rugi apa-apa pun, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, malaikat tu ada berjuta sekarang ni. Kerja apa? Ada yang sujud ya. Betul tak? Daripada dulu sampai sekarang sujud ya. Ada yang rukuk ya. Baik ya, dia dah ada cukup banyak makhluk yang sembah dia sebenarnya, yang puji dia. Even ikan, kalau kita bawa ikan kat rumah, nampak ya ikan tu berpusing-pusing. Tapi hadis mengatakan ikan ni bertasbih ya kerja. Sepanjang masa, Ustaz? Sepanjang masa. Maknanya dia tak perlukan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Dia tak perlukan kita untuk mengagungkannya, dia tak perlukan kita untuk membantunya. Tetapi kenapa semua ini dicipta? Untuk menunjukkan kekuasaan. Untuk menunjukkan apa yang kemampuannya Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang paling besar kata para ulama untuk menunjukkan sifat kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia cipta kita, dia nak bagi kita peluang hidup, kemudiannya nanti diletakkan kita ke dalam syurga. Itu sebenarnya nikmat kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan. Bukannya kita sebut Allah cipta kita kerana Allah itu memerlukan makhluk untuk disembah. Allah tak perlukan semua itu, tuan-tuan dan puan-puan. Kita yang memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Okey, Ustaz. Jadi kita faham bahawa inilah dia, Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerlukan kepada sesiapa untuk melakukan sesuatu. Allah just kata, aku nak buat seperti ini. Tak, terus jadi, Ustaz. Ya, kun fayakun. Fayakun. Dah settle lah. Itu tahap level ni Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak perlu rasa apa saja yang kita lakukan ini Allah persia-siakan. Sebenarnya Allah sedang lihat dan Allah sedang aturkan yang terbaik untuk kita. Allah nak jadikan anytime hidup kita pun boleh berubah. Baik sahabat kita, nak bersama dengan Al-Fadhil Ustaz pada hari ini. Kita bersama dengan Cik Abdullah Osman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Ini Ustaz, ini pasal perang di di Palestin kan. Ini tentang kaum Yahudi, Ustaz. Soalan saya, mengapa kaum Yahudi marah sangat kepada bangsa Arab? Adakah kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berketurunan Arab dan bukan keturunan Yahudi yang Allah angkat jadi rasul? Jadi Yahudi marah sangat walaupun mereka tahu bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul terakhir. Sebab dalam kitab mereka pun ada menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta pencerahan, Ustaz. Terima kasih. Masya-Allah, soalan isu semasa, Ustaz. Baik. Apa benda yang dimarahkan sangat, Ustaz? Silakan. Baik. Terima kasih banyak kepada Tuan Haji Abdullah Osman kerana menghubungi kita, dan soalan ni bagi saya sangat relevan. Ni apa cerita orang Yahudi sekarang ni? Apa cerita Israel sedang berperang dengan Palestin sekarang ni? Apa digoram benar tu? Tu cerita ya. Apa digoram itu? Dia sebenarnya goram itu, Tuan Haji Abdullah dan juga tuan-tuan dan puan-puan semua, dia lama goram ni. Panjang daripada zaman dulu. Dondam, Ustaz ya? Dondam itu. Dondam itu punya panjang. Ya? Dondam itu punya panjang. Apa yang dia marah ni sebenarnya? Marah macam ni. Kalau kita baca Al-Quran dan kita baca sejarah para anbiya, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah SWT, start daripada Nabi Yaqub. Ya? Israel ni sebenarnya gelaran bagi Nabi Yaqub sebenarnya. Israel tu sendiri. Apa maksud Israel? Israel tu sendiri maksudnya hamba Allah. Kan kita bahasa Arab hamba Allah tu Abdullah kan. Bahasa Ibrani Israel.
Oh, itu maksud dia. Itu maksud dia. Dia merujuk kepada Nabi Yaqub. Dia satu bangsa, dia start abah itu Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ada 12 anak. Tu cerita. Anak ramai. Salah seorang yang handsome itu kita tahu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, so dia dah ramai tuan-tuan. Lepas tu sampai ke bawah. Jadi kalau kita baca Al-Quran, kita nampak daripada start daripada Nabi Yaqub, lepas tu turun-turun Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan sebagainya, Nabi Musa. Kebanyakan para anbiya semua lahir daripada mana? Keturunan Bani Israel. Bani Israel, kan? Dan kemudiannya mereka ni tuan-tuan dan puan-puan percaya bahawa nanti bila nabi dah habis nanti akan keluar lagi next nabi, maknanya nabi yang mereka tunggui. Mereka percaya bahawa semuanya datang daripada keturunan mereka. Dan mereka kaji, mereka kata nabi yang last ni dia akan turun dekat mana? Dekat kawasan Arab. Sebab itu kalau kita lihat di Madinah ada grup Yahudi. Ada grup Yahudi, dia orang berpindah ke Madinah. Nama dia siapa? Khuraizah kalau tak salah saya. Bani Khuraizah kalau tak salah saya. Nanti cek balik ya. Ada beberapa bani lah. Dia orang ni orang sebenarnya orang Yahudi, tapi mereka datang ke Madinah. Kenapa? Mereka percaya dalam kitab mereka. Kitab mereka menyatakan ramalan nanti turun Nabi terakhir sampai kat mana? Dekat kawasan Arab. Tunggu, dia orang expect tuan-tuan dan puan-puan nanti Nabi itu keturunan dia orang juga. Sebab based on history sebelum ni, semua Nabi datang daripada salur galur Bani Israel. Tup keluar datang daripada kaum Arab. Siapa Nabi Ibrahim? Itu yang tak berhati tu. Itulah cerita tuan-tuan, tak berhati itu sampai sekarang. Panjang lagi lah cerita Panjang lagi lah cerita Tapi lebih kurang daripada perasaan itulah mereka tidak mengiktiraf kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya satu ya, ini bukan daripada grup kami. Ini daripada kumpulan grup Arab. Itu cerita tuan-tuan dan puan-puan. Jadi apa saranan sedikit Ustaz? Saranan Ustaz kepada kita semua Ustaz untuk sama-sama orang kata berganding bahu Ustaz dalam isu seperti ini Ustaz? Betul. Kita kena tengok macam ni lah. Kita kena tengok isu ini dari sudut kemanusiaan. Saya lebih melihat isu ini dari sudut isu kemanusiaan. Orang yang tak ada kuasa, yang tak ada senjata, tiba-tiba kono rumah kono rampeh, anak tengah buka puasa datang bom meninggal satu keluarga. Bayangkan kalau kita kono macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Bayangkan, itu yang kita cerita, Bayangkan, Mungkin orang cakap ini isu ni panjang dan sebagainya, nak tahu siapa salah. Dia cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan. Orang yang tak ada salah tiba-tiba rumah kena rampeh, lepas tu banyak yang kena bunuh, ditindas, tengah semayang kena rush, betul tuan-tuan dan puan-puan. So perkara ini tak sepatutnya berlaku di zaman abad milenium ini. Dan kita selaku orang Islam yang ada hati nurani, kita perlu membantu. Bantu sedikit sebanyak, ada banyak tabung-tabung sekarang ni, bantulah kalau ada mana-mana yang ada rezeki. Mana yang tak ada pun, tunjukkan anda membantu dari sudut simpati dan juga empati. Tunjukkan kita membantu dengan doa kita, dengan solat hajat kita dan sebagainya. InsyaAllah ada jalan keluar yang Allah turunkan kepada isu kita sekarang ini. Wallahualam. Dan kita tengok Ustaz, ramai public figure yang telah kehadapan untuk menyatakan bahawa kesokongan mereka terhadap isu seperti ini. Sangat bagus sebenarnya. Saya sangat suka. Sebab kesedaran tu bukan daripada masyarakat umum saja, tapi daripada selebriti, daripada public figure, daripada pemimpin. Ada pemimpin. Waktu ini kita nampak kesatuan tu sangat banyak. Even di luar negara pun ada banyak march, gerakan-gerakan sekarang ni daripada barat, daripada Eropah. Seluruhnya nampak tuan-tuan dan puan-puan. There's something wrong there. Tu cerita. Dan kita perlu menegakkan keadilan, kemanusiaan. Kita nak membantu orang-orang yang susah, orang yang dizalimi, kita perlu support gerakan-gerakan sebegini. Dan orang kata biarlah hanya sebutir batu yang kecil pun itulah akan dikira usaha kita dalam menentang Zionis ini. Baik Ustaz, kita ada sahabat kita nak cerita lagi pasal wanita tadi Ustaz. Tentang wanita tadi ya. Baik, sahabat kita Nur Dahlia Biru, dia nak bertanyakan adakah ianya merujuk ayat yang ke-17, adakah ianya mengenai kaum musyrikin Mekah yang sangat membenci anak perempuan. Dan dinyatakan juga pada ayat ini muka mereka menjadi hitam kerana menahan sakit hati. Adakah menunjuk kemarahan dan kebencian mereka kepada anak perempuan? Bagaimanakah nasib kaum wanita pada ketika itu?
Adakah kaum wanita dizalimi? Pada ayat ke-18, mengapa wanita yang biasa dididik dan dibesarkan dengan kesenangan tidak dapat memberi penjelasan yang jelas? Padanya, adakah ianya bermaksud wanita yang hidup dalam kemewahan tidak dapat berfikir baik dan tidak memberi apa-apa manfaat kepada mereka? Adakah wanita pada zaman mereka itu dizalimi, Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Nur Dahlia Biru bertanya tentang ayat 17 dan 18 ya. 17 dan 18 apa cerita dia? Kalau kita nak jawab soalan ni kita kena faham dahulu apa ayat ini cerita. Jom kita sambung tuan-tuan dan puan-puan ya. Ayat 17. Wa idza busyira ahaduhum bima daraba lirrahmani masala dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kazim. Maksudnya macam ni. Apabila mereka ini diberi kabar gembira ya dengan anak perempuan, maknanya mereka dapat anak perempuan, dhalla wajhuhu muswadda. Muka mereka itu menjadi muram ya, menjadi gelap pada waktu tersebut ya. Wa huwa kazim. Dia rasa sedih, dia rasa geram, dia rasa marah. Itu maksudnya kazim tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Ini sebenarnya Allah SWT nak sambung lagi cerita. Kan tadi orang kafir Quraisy ni, dia orang tak nak terima Islam, dia orang bagi alasan, dia bagi dalih. Dia bukan bagi dalil, dia bagi dalih. Dia orang cakap kami pun sembah Allah SWT juga, tapi kami sembah Allah ni dia ada anak-anak perempuan, namanya malaikat. Dia kata macam tu. Dan Allah SWT sekarang ni tengah jawab balik lah, apa korang ni teruk betul kan? Korang sendiri tak nak anak perempuan kan? Korang sendiri bila dapat anak perempuan, korang rasa malu benar. Tu ayat yang kita baca sekarang ni tuan-tuan dan puan. Sedangkan Allah bagi anak perempuan ni sebagai busyra. Busyra ni hadiah. Betul tak? Berita gembira. Kan kita kalau dapat anak perempuan suka tuan-tuan dan puan. Nak lelaki pun suka, anak perempuan pun suka ya. Tapi dia orang ni zaman dulu anak lelaki suka, anak perempuan tak suka. Bahkan pada waktu tersebut anak orang perempuan ni zaman dulu, orang perempuan dia bukan second class lagi dah. Kan? Dia cerita tak ada kelas. Maknanya orang perempuan ni dia anggap memang useless betul lah. Kesian ya dalam society tuan-tuan dan puan. Ni cerita dalam society ya pada zaman tersebut. Tak macam kita sekarang. That's why agama Islam ni bila datang Rasulullah SAW sampaikan, memang agama Islam ni antara perkara yang diperjuangkan ialah nak mengangkat kembali martabat wanita. Sehingga kan dalam Al-Quran itu sendiri ada surah khas untuk wanita, iaitu surah An-Nisa. Surah lelaki tak ada dalam Quran. Kita patut jealous Aiman. Surah lelaki tak ada. Surah perempuan je ada. Surah perempuan ni ada. Special. Special ya. Punya special perempuan ni tuan-tuan dan puan yang dimuliakan Allah SWT. So itu ayat 17. Mereka rasa malu. Bahkan zaman dulu orang Arab kalau ada isteri dia mengandung, dia akan bawa isteri dia ni pergi tengah padang pasir. Untuk apa Ustaz? Dia dah gali lubang awal-awal, tengok nanti keluar lelaki ke perempuan. Standby. Kalah standby. Zaman dulu CT scan apa semua tak ada tuan-tuan dan puan. Tak macam zaman sekarang ya. Dia dah standby gali lubang tengok yang keluar nanti lelaki ke perempuan. Kalau keluar perempuan terus kembui. Punya teruk zaman dulu tuan-tuan dan puan ya. Tapi kalau keluar lelaki dia orang bawa nanti anak bangga bawa balik kampung balik. Bawa balik itu dia orang bangga. Sampai tahap macam tu. Keburukan. Ini cerita pembunuhan ni tuan-tuan dan puan. Ini penyawa baby yang cukup comel tu hanya kerana kefahaman yang tak betul, perkara yang cukup mulia mereka anggap sebagai mereka anggap sebaliknya. So itu cerita ayat 17 ya. Dan kemudian ayat 18 cerita dia apa? 18 nasya'u ni apa cerita dia? Kita berhentilah kejap tuan-tuan, saya nak minum air kejap ya. Tuan-tuan dan puan nak minum air kat rumah kan? Kita berhenti kejap ya. Saya bagi sepas kepada. Terima kasih banyak Ustaz. Kita berehat seketika. Penonton jangan ke mana-mana. Selepas ini kita bertemu kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Alhamdulillah kembali dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Hari ini surah Az-Zuhruf ayat 15 sehingga 21. Kita bersama Ustaz Ashraf Ayub. Okey Ustaz saya seronok bila dalam subjek kita ataupun topik kita pada hari ini berkaitan dengan tafsir ni Ustaz, kita rasa hati kita tenang Ustaz dan ini salah satu kelebihan kalau kita membaca dan kita mentadabbur ayat suci Al-Quran. Sebab apa? Kita tak nak semangat Ramadan yang telah kita asah, yang telah kita bawa pada bulan Ramadan yang lalu lumpuh orang kata Ustaz dan kendur di bulan gaib Ustaz. Dan kita nak biar maintain kekal daripada bulan Ramadan sampai ke bulan ini. Waktu bulan Ramadan tu Ustaz banyak program Al-Quran yang Ustaz anjurkan. Ya, betul, banyak program-program yang kita anjurkan. Kebanyakan sekarang online lah tuan-tuan dan puan. Di FB kita Ustaz Ashraf banyak program-program yang kita anjurkan sekarang. Kelas tajwid masih ada lagi Ustaz? Kelas tajwid, kita ajar mengapal, kita buat tadarus dan sebagainya. Alhamdulillah mendapat sambutan yang cukup banyak. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah hari ini kita secara eksklusif bersama Ustaz Ashraf Ayub kita mempelajari surah Az-Zuhruf ayat 15 ke 21. Baik Ustaz, boleh kita teruskan lagi pengajian kita Ustaz? Boleh. Okey. Kita ada soalan bersama sahabat kita di Facebook Ustaz. Kita bersama dengan Hana Wancik. Soalannya Ustaz pada ayat yang ke-18 surah Az-Zuhruf menyatakan patutkah dalam kurungan yang dinyatakan anak Allah itu jenis perempuan yang biasanya dididik dan dibesarkan dalam perhiasan sedangkan ia semasa berbantah dan bertikam lidah tidak dapat memberikan alasan yang jelas. Mengapakah kaum musyrikin tidak dapat memberi penjelasan tentang dakwaan mereka? Apakah maksud anak perempuan dididik dan dibesarkan dalam perhiasan? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i. #biar tahu jangan keliru. Kata Ustaz tadi maintenance maintenance tinggi sangat. Lepas tu manja sangat. Lepas tu dalam keadaan manja ataupun maintenance tinggi tu Ustaz, naik lomak katanya. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih banyak tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah SWT. Kita teruskan lagi perbincangan kita dalam ayat 18 dan saya nak mengucapkan terima kasih kepada Puan Hana Wancik kerana bertanya soalan yang sangat relevan untuk membantu kita memahami apakah yang dimaksudkan dengan awamai nasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin patutkah yang dikatakan Allah Subhanahu Taala itu jantinanya perempuan, di mana perempuan ni biasa dididik, dibesarkan dalam perhiasan dan kalau dia berbantah dan dia bertikam lidah, dia ni tak dapat berikan alasan yang jelas. Baik. Ini sebenarnya sambungan kepada jawapan. Kita kena faham ayat ni jawapan kepada kepada dalil ataupun dalih alasan yang diberikan oleh orang kafir Quraisy tadi. Okey. Kita kena faham macam tu. Ini situasinya begitu. Allah SWT sekarang ni sedang nak bagi penjelasan kenapa malaikat tak boleh jadi anak Allah SWT dan kenapa sekarang ni korang punya teruk letak pula anak malaikat tu jantina dia perempuan. Sedangkan dan sekarang ni Allah SWT bagi dalil perempuan ni bila dia dibesarkan dalam perhiasan. Yunasya'u fil hilyah. Apa maksud yunasya'u fil hilyah? Kita pun faham kalau kita ada anak perempuan. Anak perempuan ni kita akan besarkan perhiasan dia tu lebih sikit daripada anak lelaki. Macam saya cakap tadi lah, anak lelaki kalau kita pakai baju singlet, pakai baju biasa cukuplah kan. Tapi kalau anak perempuan ni tangkocik lagi dressing itu dah kita beli cantik-cantik. Skirt kombang Ustaz. Skirt kombang betul tak kan? Tudung jangan, shawl ada shawl mahal kan. Memang begitu. Wanita memang begitu. Daripada kecil dah memang dia banyak diberikan perhiasan ya. Yunasya'u fil hilyah wa huwa fil khisami ghairu mubin. Dan satu lagi memang kebiasaan adatnya wanita ini, diorang ni kalau khisam ni maksudnya berdebat. Mereka ini banyak ikut emosi. Ni kata Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya Tuhan ni faham benar lelaki ni dia emosi bukan tak ada. Dia kurang sikit ikut emosi. Berdebat berbanding kalau wanita dia kalau berdebat dia lebih banyak ikut emosi ya. Ini bukan cerita kelemahan, ni bukan cerita nak merendah-rendahkan martabat wanita. Tak, tuan-tuan dan puan. Ni cerita Tuhan ni dia faham kita. Patutlah biasa kat rumah selalu kalah berdebat. Memang jangan berdebat kan. Kita lelaki jangan berdebat. Diamlah ontok-ontok kan. Ikut je lah. Itu cerita. Kadang nanti kita kalah. Itu cerita. Baik.
Tapi kita nak bagi tahu, dan Allah Subhanahu Wa Taala sekarang ni nyatakan tahap macam ni nak letak anak perempuan kepada aku. Kalau letak anak lelaki lebih bagus daripada anak perempuan. Nampak ke tidak kan? Nah, dari sudut kekuasaannya, sebab mereka sekarang ni nak menisbahkan Allah SWT ini ada sekutu. Sekutu yang mereka nisbahkan itu pun sangat lemah. Itulah yang sedang dinyatakan dalam ayat ini, tuan-tuan dan puan-puan. Punya tak patut, dalil dan hujah mereka itu sangat rapuh. Dan perkara ini sebenarnya Allah SWT sedang bagi jawapan bahawa ini tidak patut dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Dan kalau kita lihat dalam keadaan ini Ustaz, mungkin Ustaz boleh ceritakan bahawa bukan saja-saja disebutkan tentang wanita yang diberi perhiasan ini sedari kecil, nak menunjukkan bahawa Islam ini sangat-sangat mengagungkan wanita Ustaz ya. Kalau kita lihat di keliling kita pun, isteri, ibu kita dan anak-anak perempuan kita, inilah orang-orang yang menghiasi hidup kita Ustaz ya. Betul. Menyiapkan makan pakai kita. Baik Ustaz, kita ada sahabat kita bersama dengan Kak Yat daripada Rawang. Assalamualaikum Kak. Assalamualaikum Kak Yaiman. Waalaikumsalam. Silakan Kak. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Kak Yat. Kak Yat ada dua soalan. Soalan pertama, mengapa dalam kebanyakan pengajian kita selalu menitik beratkan tentang mendidik anak-anak perempuan? Dan lagi satu soalan Ustaz, adakah benar anak perempuan dosanya ditanggung oleh bapa dia? Okey. Boleh Kak Yat nak tambah lagi satu soalan? Boleh Kak Yat. Ni buy one free one. Bagaimana untuk mengelakkan fitnah jika kita seorang perempuan terlalu ke depan dalam segala hal Ustaz? Itu saja soalan Kak Yat. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ini Kak Yat ni mesti baru lepas sarapan ni Ustaz. Sebab soalan dia padu-padu ni kan. Okey. Kalau apa-apa je Ustaz, cerita mesti pasal nak bela anak perempuan ni Ustaz. Teruk sangat ke nak bela anak perempuan ni Ustaz? Boleh ceritakan sikit? Soalan yang pertama tadi bertanya tentang bagaimana kita nak selalu kalau dalam ceramah ke, dalam Quran ke ataupun dalam perkara ni Ustaz, biasa sebut pasal pendidikan anak perempuan ni Ustaz. Okey, pendidikan anak perempuan. Itu soalan pertama Kak Yat kan. Terima kasih banyak ya. Kenapa dititik beratkan pendidikan anak perempuan lebih banyak daripada pendidikan anak lelaki? Seperti yang saya katakan tadi, anak perempuan ni risikonya tu lebih banyak. Kalau anak perempuan ni dia nanti kalau tak dididik dengan baik, kalau ada masalah nanti bila dah besar, dia bawa malu dia tu lagi besar berbanding kalau anak lelaki. Contoh, anak perempuan kalau lah dia ada berlaku kat besar, kan? Dia mengandung. Nampak dah tuan-tuan dan perempuan mengandung tu. Berbanding kalau orang lelaki, kalau dia tu nakal-nakal, orang lelaki tak mengandung. Orang tak nampak, aib itu besar. Yang kedua, kenapa pendidikan anak perempuan ni lebih dititik beratkan? Kita akan nak faham anak perempuan ini nanti satu hari dia akan jadi pewaris kita. Dia akan anak perempuan kita telah akan keluar anak cucu kita dan sebagainya. Dan anak lelaki pun ada juga sebenarnya bila dia berkahwin. Cumanya nanti anak perempuan ini mereka akan mendidik generasi dan seterusnya. Cucu kita. Dia orang jadi ibu nanti. Dia orang mendidik cucu dan sebagainya. Jadi nanti one day dia orang jadi cikgu. So dia orang ni kena diberikan lebih banyak perhatian dari sudut pendidikan dan sebagainya. Itu jawapan kepada soalan yang pertama. Soalan kedua tadi yang kita lihat biasanya sekarang ni, zaman sekarang ni Ustaz, banyak wanita ni, banyak mereka terkehadapan daripada sudut kepimpinan mereka yang lebih kuat bersuara dan lebih lantang daripada sudut memperkatakan sesuatu isu Ustaz. Adakah perkara ini boleh ataupun bagaimana? Bagi saya boleh. Dan ini sebenarnya menunjukkan saya nampak satu perkara yang sebenarnya orang lelaki kena malu. Kena malu Ustaz? Ya, kena malu. Kan? Ya, kadang-kadang kita nampak ramai sekarang ni. Satu perkara yang cukup baik sekarang ni, kita nampak ada banyak golongan wanita banyak menonjol dalam beberapa aspek, dari sudut pekerjaan, dari sudut kepimpinan, dari sudut NGO, dari sudut pelajaran pun banyak yang menonjolnya wanita. So adakah ini sebenarnya wanita nak take over? Ataupun ada masyarakat kata orang perempuan tak boleh jadi ketua dan sebagainya? Tak. Sebenarnya ini kita orang lelaki kena soalkan diri kita balik. Kalau kau betul nak jadi kau ni kuat, kau ni mampu bertanggungjawab boleh jadi ketua, apa kau buat? Tu cerita Maknanya nak sanggah kita balik tuan-tuan dan puan. Orang lelaki dah nak sanggah kita balik ya. Ni bukan cerita orang perempuan tak boleh. Sebagai contoh sekarang ni, kalau tengok universiti,
Ramai yang pandai-pandai orang perempuan. Betul. Yang skor-skor 4 flat ni break dekat A ni orang perempuan, orang lelaki baik apa. Wake up call kita panggil ya. Wake up call ya. Tak boleh nak salahkan orang perempuan kalau mereka berjaya, mereka bersungguh dan sebagainya. Orang lelaki baik apa? Take more responsibility. Tu cerita kalau kita kata perempuan tak boleh nak jadi ketua dan sebagainya ya. Take more responsibility, take charge and then kita lead. Dan dibantu oleh wanita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Daripada sudut kerjaya pun kalau kita lihat zaman sekarang ni wanita mungkin lebih mendahului daripada sudut lelaki. Ya, betul. Minta maaf, saya dekat pejabat saya tu ramai pekerja daripada wanita. Bukan saya tak nak ambil orang lelaki. Orang lelaki ni kadang cenekir banyak. Cenekir banyak, pusingnya banyak. Ya, bukan cerita ni hakikat lah tuan-tuan. Tak semua cerita ni. Tapi orang perempuan ni dia ada kelebihan, dia more fokus. Dia pun senang nak buat kerja, senang kita nak berbincang dan sebagainya ya. Orang lelaki pun bagus, orang lelaki ni bagus dari sudut kepimpinan dan sebagainya. Tapi sekarang ni kadang banyak anak mengular itu yang menjadi masalah ya. Tak semua, sekali lagi saya nak bagi tahu awal-awal ya. Tapi ini sebenarnya bagi orang lelaki wake up call juga. Kita kena tanya diri kita balik, mana kepimpinan lelaki? Kalau kita sebenarnya tak berapa suka dengan orang perempuan sekarang ni banyak dah ke hadapan, tanya diri kita balik, why dia orang boleh ke depan? Makna kita sekarang ni banyak kurang orang lelaki. Ini wake up call. Tanya kita balik ya. Saya pun sebenarnya orang cakap kena watan jugalah. Soalan ni betul tuan-tuan dan puan, sebab Tuhan kata ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Patutnya lelaki yang banyak memimpin. Tapi sekarang ni kalau terbalik bukan salah perempuan, salah banyak yang salah lelaki. Kita dah tanya baliklah diri kita, wallahu alam. Okey Ustaz. Tapi orang kata orang perempuan ni dia susah sikit nak jaga Ustaz Bagi saya tak adalah susah. Dia sebenarnya tengok sekarang ni mak bapak tu nak jaga macam mana. Nak lelaki pun susah juga. Lelaki nakal lagi teruk sekarang kan. Ya. Tengok pada macam mana kita jaga kan. Kita didik dengan agama. Bagi saya kalau kita didik dengan agama, itulah kuncinya. Yes, itulah kuncinya kejayaan, kemudahan, kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Anak lelaki, anak perempuan, kedua-duanya anugerah Allah SWT. Tengok macam mana kita nak jaga, kita salurkan mereka ke jalan Allah SWT, didik dengan mengenal Allah SWT, mengenal Rasulullah SAW, memperjuangkan agama dalam kehidupan dan menjalani kehidupan dengan integriti, amanah dan sebagainya. Tuan-tuan dan perempuan bersungguh-sungguh dan sebagainya. InsyaAllah semuanya ini akan mendapat barakah daripada Allah SWT. Dan ini merupakan salah satu jambatan untuk kita ke syurga Ustaz Banyak anak-anak ni kalau kita asuh dengan baik, kita didik dengan baik, dan yang paling penting sekali Ustaz, kuncinya adalah didiklah anak-anak dengan didikan agama Islam. Baik Ustaz, sahabat kita Izara, soalan yang seterusnya ayat yang ke-19. Apakah ayat ini menjelaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menemplak syirikin adalah mereka menyaksikan bagaimana penciptaan malaikat, sedangkan penciptaan malaikat diciptakan sebelum penciptaan manusia lagi, dan apa yang mereka perkatakan akan dicatat oleh malaikat dan akan disoal di akhirat kelak. Bagaimana respon dan tindak balas mereka tatkala tempelak sebegitu? Mohon perkongsian ilmu. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Mungkin Ustaz kita boleh teruskan pembelajaran kita Ustaz ayat yang ke-19. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih banyak kepada Puan Izara yang bertanya tentang ayat 19. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ajak kita semua untuk melihat tadabbur ayat 19. Wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inasa asyhadu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Allah Subhanahu Wa Taala sekarang ni tanya balik kepada orang kafir Quraisy, orang musyrik yang mendakwa malaikat anak perempuan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tanya balik soalan yang sangat mudah. Asyhadu khalqahum. Kamu ni dulu waktu aku mencipta malaikat, korang ada sekali kau masa tu. Boleh pula kau tahu yang jantina malaikat ni perempuan, yang lelaki kan. Korang ni sekali masa kami ciptakan malaikat tu, kau sekali ada kau. Allah SWT tanya, ini soalan logik tuan-tuan dan puan-puan. Macam Peli Ustaz Perli pun ada, tanya pun ada. Korang ni banyak memandai-mandai. So Allah SWT cakap, okey, kalau betul malaikat tu jantina perempuan, dulu masa lahir lu kau ada sekali sambut kau. Dia tanya tu tuan-tuan dan puan, soalan macam tu tu. Asyahidu khalqahum. Cuba bagi jawapan sekarang. Macam mana kau determine? Maknanya macam mana kau menentukan ini malaikat ni perempuan ni, malaikat ni lelaki kan? Macam mana cara kau tentukan ni?
Give me your bukti. Lebih kurang macam tu kan. Bagi kami dalil, bagi kami bukti. Satu tabu syahadatuhum wa yus'alun. Ingat sekarang ni korang jangan nak main cakap ikut suku hati kata Allah SWT. Sebab sekarang ni itu perangai orang kafir Quraisy, tuan-tuan dan puan. Dia main keluar dakwaan. Dia main cakap tuan-tuan dan puan, dan dia orang tak bertanggungjawab. Dia main sodak mulut, orang cakap. Main sodak mulut cakap yang malaikat ni anak perempuan. Bila tanya bukti, sonyap tuan-tuan dan puan. Dan sekarang Allah SWT cakap, mana bukti korang? Dan sekarang ni kalau korang nak bagi nak bagi bukti tanpa nak bagi jawapan tanpa bukti yang jelas, kata Allah SWT, hati-hati. Satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Kami akan catat nanti apa yang korang cakap. Maknanya you must be careful terhadap apa yang akan kamu cakap sekarang ni, sebab kami akan catat nanti bila masuk mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti, kami akan tanya balik. Ya, ini bukan orang cakap kita buat Facebook nampak anonymous kan, lepas tu main komen sodap kutuk-kutuk orang. Tak, ya. Ini sekarang ni siapa yang buat komentar lepas tu tak bertanggungjawab memang kena blok. Tu cerita nombor 4. Lebih kurang macam itulah nak bagi kefahaman tentang ayat ni. Maknanya Allah SWT nak cuba faham. Korang cakap malaikat anak perempuan, mana bukti Korang pun tak ada masa kami cipta dahulu. Dan sekarang ni kalau korang bagi bukti ataupun bagi alasan, bagi dalil, bagi jawapan, hati-hati. Kami catat. Nanti kami tanya balik pada hari kiamat. Itu maksud ayat yang ke-19. Wallahu alam. Baik Ustaz. Dan golongan seperti ini Ustaz, saya melihatkan ada golongan-golongan seperti ini zaman sekarang Ustaz, yang mana cuba untuk menyesatkan umat Islam. Dan kita bicara selepas inilah Ustaz. Ya. Kita berehat seketika. Kita pun dah tamat di TV3. Para penonton, teruskan kesetiaan anda bersama dengan Tanyalah Ustaz. Kita sambung lagi 30 minit di TV9. Boleh tak? Kita jumpa selepas ini dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Alright, kembali dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Hari ini kita bincangkan surah Az-Zukhruf ayat 15 sehingga ayat yang ke-21. Okey, kita nak sambung ayat yang ke-20. Sahabat kita ada nak ajukan soalan bersama dengan Mak Etun. Ayat yang ke-20. Jika Allah berkehendakkan kami tidak menyembah malaikat, nescaya kami tidak akan menyembah mereka. Soalan saya, adakah kaum musyrik ini hanya berdalih bahawa mereka menyembah para malaikat dan berhujah kerana kehendak Allah? Hujah yang sentiasa dipakai orang-orang musyrik. Mohon pencerahan. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Mak Etun dari Semirah Padi Pokok Mangga Melaka. Terima kasih diucapkan kepada Mak Etun. Bagaimana Ustaz? Inilah keadaannya bila mana keadaan kesesatan zaman sekarang ni Ustaz. Kesesatan zaman sekarang ni dia tak macam dulu sangat. Zaman sekarang ni lebih licik. Yang mana kadang-kadang kalau kita tengok, mereka tidaklah menyatakan bahawa anak Allah itu malaikat secara nyatanya. Tapi mereka sahaja menimbulkan keliruan. Kau ni selama ni kau solat tu betul ke tidak tu? Kau sembah siapa sebenarnya? Kau sembah batu hitam tu ke? Nampak Ustaz? Ini kalau kita sebutkan zaman sekarang ni, kesesatan itu lebih berbahaya kerana mereka saja menimbulkan keliruan. Jadi mungkin Ustaz jelaskan apakah sebenarnya penafsiran ayat yang ke-20 dan juga kesesatan zaman sekarang ni Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih banyak tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah SWT. Pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda yang masih setia mengikuti perbincangan kita dalam surah Zukhruf daripada ayat 16 sampai ayat yang ke-21 dan nak habis dah ni. Dan nak habis dah ni tuan-tuan dan puan-puan rugi kalau tak ikut rugi kalau tak ikut. Kita nak cuba memahami apakah mesej
yang tersurat dan tersirat yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali kepada persoalan yang diberikan oleh Mak Etun bertanya tentang apa maksud ayat 20 ni. Ya. Apa maksud ayat 20 ni? Baik, saya ceritakan dahulu, kemudian kita tengok apa jawapannya dan kemudian nanti saya kupas juga soalan yang diberikan oleh Dai Aiman sebentar tadi, satu soalan yang sangat bagus untuk kita fikir-fikirkan. Ayat 20 berbunyi begini, wa qalu law syaa ar-rahmanu ma 'abadnahum ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yakhrusun. Kita kena faham ayat ni sambungan daripada persoalan-persoalan daripada ayat-ayat yang sebelum ni tadi. Ayat sebelum ni tadi Nabi Muhammad cakap sembahlah Allah. Dia orang kata kami sembah Allah tapi kami ada our own version tentang Allah SWT. Dia kata Tuhan ni dia ada anak. Anak perempuan. Siapa anak perempuan itu? Malaikat. Lepas tu Allah SWT kata takkan korang ni nak bagi anak perempuan aku ni sekutu aku, ya, anak perempuan, sedangkan korang ni pun kalau dapat anak perempuan korang tak suka. Allah SWT bagi jawapan. Lepas tu Allah cakap balik, Allah tanya balik, kalau betul sekarang ni kau yakin sangat yang malaikat tu jantina dia tu perempuan, dulu masa aku cipta malaikat korang ada sekali ke? Korang sekali ke tentukan? Nampak tak? Allah tanya. Lama-lama orang musyrik ni dah tak ada jawapan, tuan-tuan. Dia tak ada jawapan tapi still degil tu masih ada. Dia nak bagi lagi alasan. Ni alasan terkini ni. Dia cakap macam ni lah, ya. Ni semuanya Allah SWT yang wa qalu law syaa ar-rahmanu ma 'abadahum. Kami ni sembah malaikat selaku Tuhan, ya, dengan kefahaman kami, version kami tadi pun kehendak Allah SWT juga. Dia kata macam tu. Kalau Allah tak nak, kami takkan buat benda tu. Nampak tak ada orang perempuan, dia punya degil tu, dia still lagi tak mengaku kalah, tak mengaku salah. Kali ni hujah dia kata, kami ni sembah ni semua ni Allah juga yang suruh. Dah pusing kat situ pula. Daripada awal tadi Allah SWT kata, ni bukan. Tiba-tiba tup-tup dia kata, kami ni buat benda ni, benda sesat ni pun Allah SWT suruh. Kalau Allah SWT tak suruh, kami tak buat. Dia solat macam ni, tuan-tuan dan puan. Ada perangai orang sekarang, dia kalau buat salah, dia still salahkan Allah SWT. Dia cakap, ni kami bukan tak nak semayang, bukan kami ni mencuri minum arak ke apa semua, bukan kami nak buat. Dah memang ini kehendak ketentuan takdir. Dia kata, banyak cakap kau takdir. Nampak tak tuan-tuan dan puan? Dia still tak mengaku salah, dia nak blame others. Dia nak blame kesalahan tu, dia nak letakkan pada Allah SWT. Dan ini perangai orang kafir Quraisy, orang kafir musyrik pada waktu tersebut. That's why Allah SWT kata, ma lahum bidzalika min ilmin. Dia orang ni tak payah sembang lah dia orang. Dia orang ni kalau cakap dia bukan ada otak punya orang. Nak menang je. Dia tahu nak menang ikut emosi, tak ada dalil, tak ada hujah, tak ada logik. Inhum illa yakhrusun. Apa yang dia orang buat? Dia orang ni pembohong, pembongak ya. Dia pandai cakap pusing-pusing. Dengan orang macam ni tak payah layan banyak sangat. So itulah yang dinyatakan di dalam ayat yang ke-20 ini, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Okey Ustaz. Jadi kita melihatkan itu versi dulu Ustaz. Versi dulu, betul. Jadi kita nak melihatkan versi kesesatan zaman sekarang ni, yang mana mereka ni saja je kadang-kadang Ustaz menimbulkan kekeliruan. Kau ni solat tu Allah terima ke? Macam tu pula. Kadang-kadang solat tu sebenarnya sembah apa? Jadi mungkin kesesatan zaman sekarang ni mungkin lebih tajam dan menusuk, dan kadang-kadang kita tak sedar rupanya mereka sedang menyelinap masuk untuk membawa ajaran sesat dalam kehidupan kita Ustaz. Ya, apa betul. komen Ustaz? Sebagai contoh, ada setengah orang, dia orang ni zaman sekarang ni punya kekeliruan, dia orang ni based on logic punya kekeliruan dah. Logik. Dia logik macam ni. Dia kata, okey, kita ni sembah Allah SWT. Kan? Dan kita dalam agama Islam, kita melarang menyembah selain daripada Allah SWT. Satu soalan. Kenapa orang Islam, bila dia orang semayang, sembah batu rumah, batu besar tu dekat Mekah tu? Maknanya Kaabah lah. Dia orang kata Kaabah tu sebagai macam itu berhala orang Islam. Ini ada dakwaan, dia kata. Kalau betul hampa sembah Allah SWT, tapi kenapa masih menghadap tu batu hitam tu ataupun Kaabah lah ni? Ni cerita dakwaan, tuan-tuan dan puan, cerita dakwaan depa. So macam mana kita nak jawab? Ingat ya tuan-tuan dan puan, ada orang kita terpengaruh. Ada orang yang asas agama tak kuat. Dia pun terpengaruh. Kenapa aku sembah batu Kaabah tu? Betul juga. Nampak? Dah sudah. Dia dah lagi. Juga. Dah keluar perkataan betul juga tu. Aduh. Hati-hati. Macam mana nak settle ni Ustaz? Macam mana nak settle? That's why kena belajar agama. Kena belajar agama. Ya, jawapan tu dah lama cerita dalam Al-Quran. Kita kena faham bahawa kita tetap sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kaabah tu
sebenarnya fungsi dia hanyalah arah sahaja. Arah sahaja. Kita bukan sembah Kaabah. Dia hanyalah merupakan satu arah, kita sebut kiblat. Kiblat tu pun maksudnya penunjuk arah. Supaya orang Islam ni bila sembah, dia ada satu titik yang menunjukkan mereka ni tak adalah bercempuru. Maksudnya tak adalah nanti imam menghadap sanun, makmum seorang senyam, menghadap senyam, ada yang terbaring pula, ada yang tak berbelungkup pula. Nampak tak tuan-tuan? Nak menunjukkan kesatuan. Supaya kita semua berada di arah yang sama. Penanda arah, Ustaz? Ya, penunjuk arah saja. Kaabah tu bukan kita sembah. Tuhan pun tak ada dalam tu. Tu cerita tuan-tuan. Even kata ulama, dulu tok guru kami pernah berkata, kalaulah ditakdirkan, kita tak harap, tapi bayangkan worst thing berlaku. Tiba-tibalah Kaabah tu diletupkan. Tak ada Kaabah kat Mekah tu. Nanti orang Islam nak ngarah mana? Masih lagi arah situ. Okey. Walaupun Kaabah dah tak ada. Sebagai contohlah. Walaupun Kaabah kena bom lah, kena cakap kan, kena bom, semua tak ada kat situ. Orang Islam nanti ngadap mana? Sama situ juga dekat situ. Sebab arahan tu datang daripada Al-Quran. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Bila kau nak semayang, ngadap muka kau tu ngarah ke Masjidil Haram. Tu ya cerita Kita tak pernah sembah pun Kaabah tu. Dalam ayat tu tak sebut sembah, Ustaz. Tak. Maknanya memalingkan wajah. Tu maksudnya ngadapkan muka kau. Tu cerita kalau kefahaman betul, everything settle. Kalau tak belajar Quran, tak belajar hadis daripada kecil, bila dah bosan, dengar pula dalil-dalil macam nampak logik pandai benar. Macam tu yang soalan tadi. Nanti kita punya pemikiran pun boleh lari daripada akidah kita. Macam mana kita nak jawab balik dekat mereka ni yang cuba untuk nak sesatkan kita ni, Ustaz? Kita berehat seketika boleh, Ustaz? Boleh. Kan kita jawab. Kan kita jawab, Ustaz. Okey, para penonton jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tadi kita mempersoalkan tentang ada golongan yang cuba untuk menyesatkan kita dengan menimbulkan beberapa kekeliruan ataupun persoalan yang menyebabkan kita sampai tahap, betul juga boleh cakap tu. Ini bahaya ni. Sebab apa? Kita kena faham bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Tapi Ustaz, apa benda yang kita boleh hantam balik orang golongan ni, Ustaz? Kita nak cakap apa kat dia orang ni? Silakan, Ustaz. Baik, terima kasih banyak tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan. Dan yang Aiman tengah semangat tadi tuan-tuan dan puan. Sebab tadi kita tengah bercerita, geram dengan ada beberapa orang yang cuba nak mengelirukan sendiri orang Islam kan, dengan soalan-soalan yang nampak macam logik. Orang Islam pun sembah berhala lah. Berhala dia tu batu hitam tu. Dia cakap macam tu. Tu rumah hitam tu kan. Batu hitam nama dia Kaabah tu. Orang Islam pun sembah berhala lah. Kita orang yang faham belajar dalam Tanyalah Ustaz, kita tak ada terpengaruh dengan benda-benda macam tu. Sebab kita tahu Kaabah tu hanyalah hala tuju. Tapi ada orang Islam juga yang jenis kita ni kita orang Islam tapi kita tak kukuhkan kefahaman kita sangat. Kadang-kadang kita takut mereka ini terpengaruh. Dengan dakwaan. Lah betul juga macam tu. Sudah. So macam mana nak jawab tu? Macam mana nak jawab? Kita nak benteras ni, Ustaz? Nak benteras mereka ni? Nak benteras. Kita perlu benteras dengan ilmu. Kita perlu benteras dengan kefahaman. Kita kena bagi tahu mereka apa kefahaman orang Islam sekarang. Adakah benar kita ini menyembah Kaabah ataupun sebenar kita sekarang ni salah faham yang kau nak cuba letakkan kepada kita? Jawapannya ialah kita tak pernah menyembah Kaabah. Dalam Islam, Kaabah hanyalah arah tuju untuk melakukan ibadah. Itu sahaja, ya. Arah tujuan untuk kita melakukan ibadah, untuk menunjukkan simbol kesatuan. Semua orang Islam arahnya satu, nak menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala itu pun
Satu, Maha Esa. Itu saja. Bukan sebab kita nak menyembah Kaabah itu, dan kita tak pernah menganggap Kaabah itu memiliki manfaat dan mudarat. Ya, seperti mana orang-orang apabila menyembah berhala, ya, mereka ini menganggap berhala itu boleh memberi manfaat ataupun mudarat. Yang kita yakin yang memberi manfaat dan juga mudarat dalam kehidupan kita, yang memelihara kita daripada COVID dan sebagainya, ini hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala, wallahu alam. Oi, kalau macam tu terduduk orang Ustaz. Terus insaf daripada ajaran sesat tersebut. Kita cuba elak Ustaz. Maknanya kita takut golongan-golongan ini cuba nak masuk dalam diri kita dan juga keluarga kita. Baik. Ustaz, ayat yang terakhir ni best Ustaz. Ayat yang ke-21 ini, sahabat kita ada nak bertanya satu soalan. Ruby Abu Bakar. Soalannya, apakah pernah kami berikan sebuah kitab kepada mereka sebelumnya, lalu mereka berpegang, yakni kepada kitab itu? Soalannya, apakah kitab yang dimaksudkan itu dan siapakah mereka yang berpegang kepada kitab itu sebelumnya? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. #biar tahu jangan keliru. Dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih banyak. Pertamanya saya ucapkan kepada Ruby Abu Bakar yang bertanya tentang ayat 21. Ya. Ayat 21 ni tuan-tuan dan puan-puan bunyinya atainahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun. Ya, adakah kami pernah berikan mereka kitab sebelum Al-Quran itu, lalu mereka berpegang teguh kepada kandungan kitab tersebut? Ini sebenarnya Allah SWT tanya soalan balik kepada orang kafir Quraisy yang cakap tadi bahawa kan orang musyrik ni mereka dakwa Allah ni ada anak perempuan tu pula siapa, malaikat kan dan sebagainya. Allah SWT tanya, korang ni banyak sembang kencang. Sembang kencang, banyak gebang. Ya, banyak gebang sangat ni. Cuba bagi dalil, bagi bukti. Korang petik daripada mana ni yang malaikat ni anak perempuan Allah SWT? Ya, mana bukti? Mana jurnal? Itulah. Mana kajian? Macam itulah tuan-tuan dan puan. Kita ni Allah SWT nak ajar kita, kalau kita nak cakap apa-apa pun kena bersandarkan bukti dan juga dalil yang sahih. Jangan main cakap dakwa-dakwi gitu ya. Dan inilah soalan yang Allah SWT kata. Hampa tanya sekarang. Hampa semua ni kata bahawa Allah ni ada anak perempuan. Nama anak perempuan itu malaikat, makhluk dia tu kan. Mana bukti? Adakah kitab yang cakap? Am atainahum kitaban min qablihi. Quran tak pernah cakap macam tu. Hampa adakah baca benda ni dalam Taurat ke? Dalam Zabur adakah cakap? Dalam Injil adakah cakap benda ni? Ya, statement yang mengatakan malaikat merupakan anak perempuan Allah, maka disebabkan itu ia perlu disembah. Adakah statement tu? Dalam kitab Taurat adakah? Dalam kitab Zabur adakah? Dalam kitab Injil adakah? Adakah? Kalau tak ada, hampa shut your mouth. Jangan cakap benda mengapu-mengapu ni. Ini semua benda dusta. Ya, benda agak-agak bahaya sebenarnya, ya. Fahum bihi mustamsikun. Allah SWT kata, kamu sekarang ni percaya sangat yang malaikat tu anak perempuan Allah SWT, yang kamu pegang benda tu, mana dalil dia? Inilah dia tuan-tuan dan puan-puan. Allah SWT nakkan bukti. Jangan cakap sebarang cakap. Dalam agama kita perlukan bukti, kita perlukan dalil, dan perkara itu perlu datang daripada Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW dalam agama kita. Allah SWT mengajar kita bahawa kalau nak cakap apa-apa pun mesti bersandarkan dalil, bukti. Dia bukan hearsay. Agak-agak dalam agama tak boleh tuan-tuan dan puan. Hearsay, tahu hearsay? Kabar-kabar angin. Kabar angin, ya. Benda-benda ni semua tak boleh dipercayai. Sebab kalau perkara ini dipercayai, nanti lintang pukang kefahaman masyarakat. Sama macam kita sekarang ni. Punya banyak sekarang ni kefahaman tentang COVID, tentang vaksin, yang banyak benda tak betul. Tapi banyak menular dalam grup WhatsApp, dalam media sosial dan sebagainya, dan ini sebenarnya mengelirukan masyarakat. Dahlah kerajaan kita punya letih, punya susah, ada lagi masyarakat kita percaya COVID ni sebenarnya tak ada. Demam biasa je. Banyak cakap kau tak ada. Saya itu ada orang macam ni cakap, saya kata, tak Ji, kalau tak percaya COVID ni ada, pergi hospital jadi volunteer. Ada pesakit COVID, pergi bantai peluk dengan dia orang. Nanti tengok hidup berapa lama. Saya cakap macam tu ya, tak berani pula pergi.
Dia cakap COVID ni tak ada buatan orang musuh ya apa, semua nak nipu apa semua itu ini. Letih cakap dengan orang macam ni. Saya tanya mana bukti, mana dalil. Dia kata tu saya dapat WhatsApp. Lah, WhatsApp ni anybody can can write anything. Tuan-tuan. Tak ada semua bukti, dalil dan sebagainya semua tak ada. Kita ni dah ada orang cerdik pandai, penat berfikir, betul tak? Orang macam ni dia tak nak ikut. Ya, bukti-bukti datang daripada mana ni dia nak ikut. Kita tak nak jadi society macam tu. Dan itulah yang ditegur sekarang di dalam ayat ini. Everything, mana bukti, mana dalil dan perkara itu perlu sahih, perlu ada kajian. Kalau datang tentang dalam agama, mesti datang daripada Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW, baru kita percaya. It's all about benda ni nak memperbetulkan kefahaman, keyakinan dalam kita beragama, nak memudahkan kita menjalani kehidupan. Sama juga Ustaz, kalau di media sosial pun begitu juga Ustaz ya? Ya. Dan kita tak mahu macam tu lah. Maknanya macam ni, dalam media sosial ni semua orang boleh bercakap apa-apa, semua orang boleh tulis apa benda yang dia nak. Cuma sekarang ni Allah nak ajar kita cara berfikir. Jangan cepat percaya benda yang tidak base yang tidak berpegang pada bukti, pada fakta dan sebagainya. Orang kata semua hearsay, semua orang kata, semua orang boleh tulis. Kita ni kenalah ikut autoriti, tengok pada kajian dan sebagainya. Itulah yang akan membantu kita membuat keputusan yang lebih mudah. Dapat pula kita sekarang ni berada di zaman, tuan-tuan dan puan-puan, kita berada dalam ujian yang sangat-sangat besar. COVID dah 6,800 tuan-tuan dan puan-puan. Itu bukan angka kecil. Ingat tak tahun lepas, bulan lebih kurang sama, bulan berapa? Bulan 5 sekarang ni kan bulan 5. Waktu ni COVID saya tak berapa ingat, tapi saya ingat mungkin 100 ya. Waktu tu lah kan, lockdown tahun lepas kan. Nombor orang kena COVID dalam 100, 150, 70, saya tak berapa ingat, minta maaf kalau salah kan. Sekarang nak dekat 7,000 tuan-tuan dan puan-puan. Just imagine. Benda ni bahaya, benda ni tak boleh buat main-main. Kita kena ikut saranan yang dinyatakan oleh pihak kerajaan, pemerintah. Sebab kalau kita ikut betul-betul, kita jaga kita, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, ada jalan keluar. Ini Ustaz, bila kita melihatkan tentang keadaan ini, baru kita fikir bahawa pergantungan kita kepada Allah itu perlu lebih kuat Ustaz. Sangat-sangat penting. Tapi bila kita melihatkan dalam kisah yang kita bicarakan pada hari ini, seolah-olah kaum musyrik ini selalu mempertikaikan akan apa yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mungkin kita Ustaz, kita cerita sekarang lah. Kita cerita sekarang ni, mungkin dalam kita melakukan apa saja perkara, kita buat saja, tanpa perlu memikirkan kenapa kena buat macam ni, kenapa kena puasa, kenapa perlu zakat. Mungkin apa komen daripada Ustaz tentang perkara ini Ustaz? Baik. Soalan yang datang daripada Da'i Aiman sangat penting. Maknanya kita nak cuba menarik satu kesimpulan, apa pengajaran yang kita boleh dapat daripada perbincangan kita sekarang. Antara pengajarannya dari sudut agama ialah kita perlu menjaga tauhid. Itu yang pertama. Jaga akidah kita. Akidah kita yang paling kuat ialah Allah Subhanahu Wa Taala merupakan Tuhan. Dia tidak ada sekutu, dia tidak ada kroni, dia tidak ada wakil, dia tidak ada anak, dia tidak ada cucu, dia tidak ada siapa-siapa pun yang ada kuasa sama macam dia. Tak ada. Jadi bila kefahaman kita begitu tuan-tuan dan puan-puan, kita yakin segala manfaat, mudarat datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita susah, minta pada dia. Bila kita ada kehidupan yang senang, kita pun minta pada dia, dalam arti kata bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang keduanya, ayat di sini mengajar, Allah Subhanahu Wa Taala nak mengajar bagaimana kita membentuk mindset. Mindset dari sudut bagaimana kita menerima segala berita-berita yang datang, informasi yang datang kepada kita, bagaimana cara nak memilih. Masalah dalam orang musyrik sekarang ini, mereka mendapat informasi daripada orang sebelum mereka, di mana informasi tersebut menyatakan malaikat anak perempuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesilapan orang musyrik itu ialah mereka telan bulat-bulat. Mereka terus percaya ya, tanpa bukti yang sahih. That's why kat sini Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi mereka sedar balik. Korang ni percaya tentang fakta tersebut, mana bukti, mana dalil, mana kajian? Ni yang soalan Allah SWT tanya dalam ayat 21 tadi. Mana kitab cakap benda tu? Semua tak ada.
Benda ni sebenarnya mengajar kita juga sekarang ni tuan-tuan dan puan. Dalam keadaan kita sekarang ni menghadapi krisis kesihatan namanya COVID. Ada macam-macam nanti informasi kita baca daripada media sosial. Betul tak? Informasi itu ada yang benar, ada yang keliru, ada yang penipu sebenarnya tuan-tuan dan puan. Kita kena tapis. Jangan ya kita cakap, oh ni ada ni. Terus percaya. Kena tengok benda ni ada dalil, ada bukti bersandarkan fakta ataupun tidak. Ni fakta ke auta? Gunakan ilmu kita. Kita semua dah belajar sekolah menengah, dah belajar sekolah sains dah. Dah tahu tentang bagaimana kalau bukti saintifik dia ada dia punya step, ada kajian-kajian dia. Dia bukan main boleh terus keluar toik macam tu ya. Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan? So kita kena memelihara perkara ini. Cara kita memproses informasi sangat-sangat penting. Pentingkan dalil, pentingkan pembuktian, fakta dan sebagainya. InsyaAllah nanti hidup kita akan lebih sejahtera dalam menguruskan informasi yang datang di waktu krisis ini. Baik Ustaz, mungkin ada sedikit amalan ataupun doa yang boleh kita amalkan Ustaz untuk kita sentiasa meletakkan pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita baca doa ni, kita mengharap bahawa apa yang kita buat ini Allah bantu, dan inilah salah satu pada cara untuk kita nak meletak pergantungan kepada Allah. Silakan Ustaz sedikit. Baik. Saya tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, amalan doa yang saya sendiri amalkan selain daripada doa yang dibacakan tadi Da'i Aiman awal-awal tadi ada baca doa yang bagus ya. Ustaz kita pun tadi masa antara rancangan pun ada satu doa mengelakkan daripada terkena wabak pun bagus. Saya juga nak share dengan anda, ada satu doa yang saya amalkan daripada hadis Rasulullah SAW. Doa ini mengajar kita kalau kita ada musibah bagaimana kita nak minta tolong. Doa ini berbunyi, ini hadis tapi saya bacakan ya, boleh kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih lana syu'unana wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Okey Ustaz, mungkin sikit kata akhir pada Ustaz. Ya, doa tersebut tuan-tuan dan puan-puan kita minta tolong. Ya hayyu ya qayyum, wahai Tuhan yang Maha hidup, wahai Tuhan yang Maha menguruskan segala-galanya. Bi rahmatika astaghis, dengan kasih sayang-Mu, rahmat-Mu yang sangat luas kami minta tolong ya Allah. Aslih li sya'ni kullahu, tolong perbaiki keadaan kami yang sedang susah dengan wabak, susah dengan tekanan ekonomi dan sebagainya ini. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, tolong jangan biarkan kami terkapai-kapai nak uruskan sendiri semua perkara ini, sebab kami makhluk yang lemah, kami tak mampu nak uruskan semua ini dengan kekuatan kami takkan mampu. Kami mohon kekuatan-Mu yang tidak terbatas, jauhkan kami dari musibah, turunkan kepada kami rahmat dan juga rezeki daripada-Mu. Amin ya rabbal alamin. Rasa tak puas bersama dengan Ustaz walaupun kita dah 2 jam ni, tapi para penonton jangan kecewa, esok ada lagi kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz. Kita nak sambung lagi ayat ke-22 sehingga ke-28 dan ditemani oleh sahabat saya Da'i Nizal. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Ada rezeki kita jumpa lagi, dan para penonton kekal di rumah, jaga penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Saya Da'i Aiman, mohon maaf di atas lanjur kata terlajak bicara. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.